Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Jumaat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama memahami tafsiran ayat-ayat yang berada pada suratul Kahfi. Seterusnya kita ingin mencari seberapa banyak petunjuk teladan daripada ayat-ayat yang telah pun kita fahami, yang mana pada pagi ini, buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah siri yang ke-47, yang mana siri yang ke-47 ini kita akan memulakan pemahaman terhadap ayat yang ke-103. Ya, ayat 103. Ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Okay. Ayat yang ke-103 ini adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang manusia yang apabila mereka melakukan banyak amal, tetapi amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah sia-sia. Maklumat ini diperintahkan oleh Allah dengan datang arahan qul. Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini secara umum kepada semua manusia. Katakanlah, hal, maukah, nunabbi'ukum, kami khabarkan, kami beritahu kepada kamu, bil akhsarin, tentang orang yang paling rugi. Orang yang paling rugi. A'mala, amal mereka. Okay. Orang yang paling rugi membawa maksud amal yang mereka lakukan itu tidak memberi manfaat kepada dia. Ia sia-sia sahaja. Amal itu tidak diberikan ganjaran oleh Allah. Amal itu tidak memberikan faedah kepada pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat 103 ni menunjukkan bahawasanya memang ada manusia dia buat amal, tapi amalnya itu telah tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah belum lagi menceritakan kenapa amal itu sia-sia, apa penyebabnya. Ini kita akan jumpa nanti insya-Allah pada ayat yang berikutnya. Okay, sebelum kita pergi kepada ayat 104, cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan
Kenapa perkataan a'mala Allah gunakan dalam bentuk bilangan banyak, jama', dan Allah gunakan plural? Kalau kita nak kata amalan yang rugi, mungkin kita boleh kata bil akhsarina amala, amala. Tapi kenapa Allah gunakan a'malan? Maknanya amal-amal. Ini menunjukkan bahawasanya di dunia ni memang macam-macam orang buat. Maknanya bukanlah amal tu hanya pada satu perkara. Kalau kita nak kaitkan ayat ni dengan ayat-ayat yang sebelum, maksudnya dengan ayat-ayat sebelum, kita telah mengetahui bahawasanya macam ayat nombor 102 kan. Ada manusia ni dia mencari makhluk lain untuk dijadikan sebagai pelindung. Jadi ayat tersebut amal-amal menunjukkan bahawasanya di dunia ni ada macam-macam jenis manusia buat amal lah. Ada yang contoh, ada yang mereka menyembah patung-patung, ada yang mereka menyembah manusia, ada yang menyembah matahari contoh, ada yang mengagungkan para malaikat contohnya. Jadi apabila Allah sebut amal-amal tu menunjukkan bahawa manusia ni pelbagai bentuk amal yang telah mereka lakukan. Tapi amal yang mereka lakukan tu sebenarnya adalah sia-sia. Kenapa sia-sia? Kita akan perincikan pada ayat yang ke-103. Tapi sebelum kita kepada ayat 103, ada penambahan maklumat yang saya letakkan, sebab dalam nota tu dia lepas ayat 103 ni dia tidak ada tindakan selepas tadabbur. Dia ada pada ayat lain, tapi saya tambah sedikit maklumat daripada ayat 103 ni. Yang kita dapat belajar adalah, sebab ayat 103 ni Allah bagi tahu bahawa ada di kalangan manusia itu yang amal dia tu menjadi rugi. Orang yang paling rugi amalnya. Okay. Sebenarnya kalau kita rujuk dalam surah Wal Asri, kalau kita rujuk dalam surah Wal Asri, ada maklumat yang sama macam ayat 103. Maklumat yang sama dari sudut ayat nombor 2 surah Wal Asr. Allah mengatakan sesungguhnya manusia ini dia berada benar-benar dalam kerugian. Maknanya kalau dalam surah Wal Asri Allah bagi tahu manusia ni memang dia dalam kerugian. Kalau ayat 103 tadi, ada manusia yang paling rugi amalnya. Jadi ada persamaan dengan sesungguhnya manusia ni dia memang berada dalam kerugian. Kalau yang tadi tu kerugian dari sudut dia beramal. Maksudnya amalan dia buat, amal itu sia-sia. Tapi kalau dalam surah Wal Asri, memang Allah kata manusia itu sendiri berada di dalam kerugian. Kecuali. Kecuali. Okay. Maksudnya, berdasarkan ayat 103 tadi, ada manusia ini, dia buat amal, tapi amalnya itu adalah sia-sia. Jadi apa yang kita boleh ambil teladan, panduan, kita boleh ambil petunjuk daripada ayat 103 tadi tu, maknanya kita peringkat pertama sendiri, peringkat yang awal, kita kena elakkan diri kita menjadi manusia yang rugi terlebih dahulu. Sebab dalam suratul Asri, Allah ada menyebut pengecualian manusia yang tidak rugi. Tapi Allah kata secara umum, manusia itu berada dalam kerugian. Tapi ada yang tak rugi. Yang tak rugi itu apa? Kalau ayat nombor 103, dia buat amal. Tapi amal dia tu sia-sia. Tapi kalau dalam surah Wal Asri, Allah mengatakan, Allah tak sebut amal tu, tapi Allah kata, manusia ini berada dalam kerugian. Kecuali.
Jadi berdasarkan surah Wal Asri dengan ayat 103 ni, kita cuba kombinasikan. Kita tak nak kita menjadi manusia yang rugi, dan kita juga tak nak amal yang kita lakukan tu pun rugi. Jadi ini adalah langkah pertama. Sebelum kita pergi kepada ayat yang berikutnya, maka kita kena lakukan dulu 4 perkara ini. Ini adalah tindakan yang perlu kita ambil. Resolusi daripada ayat ni, kita tak nak, langkah pertama, kita tak nak jadi manusia yang rugi. So kita kena jadi manusia yang beruntung. So kita kena buat 4 perkara. 4 perkara ni apa? 4 perkara ni, ia berada pada ayat yang ketiga. Lepas Allah kata sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian daripada segala sudut, maka ayat 3 menerangkan yang tak rugi itu siapa? Yang pertama, kenapa saya kata 4? Cuba tuan-tuan tengok warna yang yang telah saya highlightkan pada nota tu terlihat melalui Zoom ni. Yang pertama, manusia yang tak rugi itu yang buat aman. Mereka kena beriman dulu. Dia kena beriman. Dia percaya kewujudan Tuhan, dia percaya tentang rububiyah Tuhan, dia percaya kepada Rasul, dia percaya kata-kata Rasul, dia percaya pada hari kiamat, dia percaya kepada rukun iman lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tak boleh hanya mengakui dia beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman kepada hari kiamat, tetapi dia perlu buktikan iman itu dengan wa'amilus salihat. Dia kena buat amal salih. Dia kena buat amal, tapi amal tu mesti salih. Yang ketiga, dia kena buat apa? Watawasau bil haqqi. Dia kena saling berpesan, berwasiat, nasihat menasihati dalam perkara kebenaran. So hidup dia ni, dia kena ambil manfaat untuk tegur, untuk ajak, untuk bagi nasihat kepada manusia di sekeliling agar mereka berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada ajaran Islam, berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Dalam masa yang sama, watawasau bis sabr. Yang keempat, dia mesti juga mengambil waktu yang ada untuk saling berpesan-pesan kepada ke arah kesabaran. Maknanya, perbuatan yang ketiga, keempat tu, watawasau bil haq, watawasau bis sabr ni, ia termasuk di dalam istilah amar ma'ruf, nahi munkar, ataupun ad-dinu an-nasihat. Memberikan nasihat. Menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh hanya hidup sendiri-sendiri tanpa kita mengambil kira, tanpa mengambil berat, tanpa memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Inilah manusia yang dia tidak rugi. Jadi ayat 103, Allah mengatakan dia buat amal. Dia buat amal. Kalau kita tengok, ayat surah Wal Asri kata, ada sebut amal. Betul tak? Kan perkara yang kedua tu kan melakukan amal soleh. Kan kita jumpa perkataan amal. Wa'amilu, dia buat amal. Kan? Maksud dia, ayat 103 tadi, Allah mengatakan, dia buat amal. Ada manusia tu dia buat amal. Tetapi amal dia tu sia-sia. Jadi, kenapa dia rugi? Sedangkan kita belajar dalam surah Wal Asri, dia maknanya ada 4 perkara yang menyelamatkan kita daripada tidak rugi. Yang kedua, dia kena buat amal yang salah. Tapi kenapa mereka buat amal, tapi amal mereka rugi? Dia dekat surah Wal Asri tu ada jawapan lah. Kerana mungkin dia buat amal. Amal dia buat. Apa dia kata? Dia buat amilu, dia buat amal. Tapi amal dia
Adakah salihat? Adakah salihat? Adakah amal dia tu sifatnya, bentuknya memenuhi salih? Ini yang kita akan cari jawapan dia. Menunjukkan bahawasanya surah Wal Asri pun dah bagi kita jawapan. Kalau kita nak terselamat daripada rugi di akhirat nanti khususnya, kita kena buat amal. Tapi amal yang mana? Amal yang sifatnya salih. Nanti kita akan jumpa pada ayat yang berikutnya, memang Allah sebut amal, tapi ditambah dengan perkataan salih. Yang ini kita buat tindakan yang awal bagi ayat 103. Saya harap jelas, tuan-tuan dan puan, untuk ayat yang ke-103. Okey, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-104. Okey, ayat 104 ni masih lagi membicarakan maklumat pada ayat 103. Okay. Maksudnya, ayat 104 ni ayat yang memperincikan macam mana amal mereka ni dikatakan sia-sia. Dekat nota tu saya kata begini. Kalau ayat 103, Allah kata manusia yang paling rugi amalnya. Okey, betul. Tapi Allah tak cerita macam mana amalnya jadi rugi. Dia dah buat apa jadi rugi tu? Okey. Ayat 104 membantu kita mendapatkan maklumat tambahan. Amal-amal yang paling rugi tu Allah cerita dulu. Apa kriteria dia, apa sifat dia. Macam maksudnya, kenapa dikatakan amal tu rugi? Ni maksud dia, ayat 104 memperincikan lagi, memberikan kita maklumat tambahan bagi ayat 103. Maksudnya ayat 104 masih bincang tentang amal-amal yang paling rugi, tapi ia memberikan maklumat tambahan bagaimana dikatakan amal itu rugi. Bagaimana dikatakan amal itu rugi. Lepas tu kita letakkan tajuk sifat kepada amal-amal yang rugi. Sebab itu kalau kita seringkali mengingatkan apabila nak memahami sesuatu ayat, kita boleh merujuk kepada ayat yang sebelumnya. Lepas tu kita kena tengok perkaitan, munasabah, pertautan di antara ayat yang sedang kita belajar 104 dengan ayat yang sebelumnya. Begitu juga nak faham ayat yang 103, kita kena tengok ayat selepasnya tentang apa. Begitu juga ayat nombor 104. Kita kena tengok sebelumnya. Ni dia panggil munasabah antara ayat dengan ayat di dalam satu surah. Yang paling dekat ayat sebelah-sebelah dia. Okey. Jelas untuk ayat 104. Okey, tapi kita akan perincikanlah dengan kita baca ayat dia, tengok terjemahan dia, apa ulasan daripada ulama tafsir dalam ayat 104. Okey. Ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Iaitu ni maksudnya yang dia nak sambung yang cerita manusia yang paling rugi amalnya tu. Manusia yang paling rugi amalnya itu ialah orang yang telah mensia-siakan amal usahanya semasa dia hidup dekat dunia. Okey, jadi ayat nombor 4 kata, orang yang paling rugi amalnya ialah orang yang masa dekat dunia amal-amal dia tu sia-sia belaka. Okey, satu perkara, sia-sia belaka. Kenapa Allah kata dia
dia sia-sia. Allah kata, wahum yahsabuna annahum yuhsinu nasun'a. Sedangkan mereka menyangka bahawa mereka buat amal-amal masa dekat dunia itu betul, baik. Boleh faham tak ayat ni? Maksudnya, Allah kata, ada manusia ni, masa dekat dunia, macam-macam dia buat. Tapi, sia-sia amalnya. Kenapa sia-sia amalnya? Kerana mereka buat amal itu dengan menyangka amal itu betul, amal tu baik, amal tu bagus nak dibuat. Dalam erti kata lain, ayat 104 ni Allah nak bagi tahu begini. Kita tengok tafsiran ayat dia. Ibnu Katsir kata apa? Okey, dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat 104 ni bermaksud orang yang dia buat amal yang sesat, tak ikut syariat yang Allah tetapkan, yang Allah redha dan diterima oleh Allah. Okay. Maknanya, pada ayat 4 sebenarnya Allah nak kata orang yang paling sia-sia amalnya ialah orang yang dia buat amal dekat dunia. Amal dekat dunia tu dia buat apa? Dia buat amalan orang-orang yang sesat, amalan yang salah, tidak seperti yang Allah kehendaki. Seperti contoh, ada orang dia buat amal apa? Contohnya, dia buat perbuatan dia menyembah patung dan berhala, contoh. Bagi dia, kenapa dia sembah patung tu? Kenapa dia sembah patung tu? Dia menyembah patung tu kerana dia beryakinan, kamu buat benda betul ni, inilah yang betul. Faham tak? Sebab itu kalau baca pada keterangan yang kedua, kata Ibnu Katsir, mereka berkeyakinan bahawa mereka telah buat sesuatu dan yakin bahawa yang mereka buat tu betul. Yang mereka buat itu adalah amalan yang Allah kehendaki, yang Allah cintai. Seperti mana macam orang Kristian kan, dia berpegang kan, kalau dia nak hapus dosa, dia minta padri dia, contoh kan. Kalau dia nak minta perlindungan, dia minta kepada Jesus, contoh kan. Kenapa dia buat macam tu? Kerana dia buat macam tu kerana mereka menyangka itulah betul. Yang orang Islam buat tu tak betul, mereka betul. Begitu juga orang Yahudi. Apa yang dia buat tu, mereka menyangka itulah yang baik, itulah yang betul, itulah yang sepatutnya. Jelas tak maksudnya? Maksudnya ayat 104 ni, kalau nak faham dia, maksudnya yang pertama, ungkapan yang pertama, mereka buat apa-apa pun amalan. Dari sudut kepercayaan ke, dari sudut cara mereka buat kebaikan ke, mereka ni sebenarnya buat tidak seperti yang Allah kehendaki. Tidak seperti yang Nabi SAW syariatkan. Dalam masa yang sama, mereka ingat amal yang mereka buat tu betul, baik. Itulah yang sepatutnya. Okay. Jadi ayat 104 ni memberikan kita jawapan ayat 103 tadi. Jadi kita kena gabunglah ayat 103 dengan ayat 104. Apa penggabungannya? Penggabungannya ialah ayat 103 kata, ada manusia ni, dia telah menjadi manusia yang paling rugi dalam buat amal. Kenapa paling rugi? Kerana ayat 104 kata, kerana mereka buat amal tak ikut syariat, tak ikut petunjuk yang betul. Dalam masa yang sama,
mereka telah tersalah sangka bahawa ingat amal tu itulah yang Allah nak. Itulah yang akan naik ke langit. Itulah yang nanti akan tolong dia dalam kubur ke, tolong dia di hari akhirat jadi syafaat ke. Rupa-rupanya tidak. Okey, jelas ayat 104, ayat 103 dengan 104. Lepas tu dekat dunia ni, ada orang dia kekal. Okey. Dia kekal dengan kebatilan, dia kekal dengan kesesatan. Tapi kenapa dia buat juga macam tu? Buat juga. Kerana dia menyangka itulah yang betul. Okey, boleh faham ya? Ya, tafsiran bagi ayat nombor 104. Okey. Dalam masa yang sama, ayat ini juga sebenarnya dia juga boleh disasarkan bukan kepada orang yang buat jalan sesat saja. Bukan orang yang buat syirik saja. Bukan orang yang buat amalan khurafat saja, tidak. Tetapi kalau kita yang beriman ni pun boleh jadi juga. Boleh jadi macam mana? Okey. Tuan-tuan biasa dengar tak? Selalu ungkapan yang dipegang begini. Kita tanya, kenapa makcik buat amal macam ni? Kenapa makcik baca ayat ini? Kenapa solat ini? Okey, contoh. Maka akan dijawab, benda baik Ustaz. Kan, selalu kita dengar orang kata, benda baik, takkan tak boleh. Selalu katakan, benda baik, takkan tak boleh. Boleh faham tak? Istilah, selalu digunakan, alah benda baik, takkan tak boleh. Macam tu. Nak selawat, benda baik kan selawat? Ada orang dia menyangka selawat yang dibaca tu boleh bagi manfaat kepada dia. Tapi, selawat mana yang dia ambil? Ikut syariat siapa? Dia buat amal. Dia buat je amal. Dia sangka amal itulah yang baik. Yang Allah suka. Tapi kita bimbang. Amal yang kita buat banyak berpuluh-puluh tahun, Allah Ta'ala kata kita termasuk 103 tadi. Orang yang amalnya sia-sia. Kenapa sia-sia? Kerana amal itu selari tak dilakukan atau tidak, ada contoh ke, pernah dibuat ke oleh Nabi SAW. Macam mana para sahabat lakukan? Ada contoh tak? Bagaimana salafus salih melakukannya? Lepas tu kita tak boleh buat mana-mana amal, sama ada pada amal zikir ke, amal solat ke, amal puasa ke, amal apa pun amal, kita tak boleh hanya menyangka benda ni benda baik. Persoalan kita kena fikir, baik pada kita, tapi pada Allah, bagus bagi kita, tapi pada Allah, pada Rasul, amal ni bagus, tapi kenapa Rasul tak buat ya? Kita kata bagus, kita kata baik, tapi persoalannya, kenapa para sahabat tak ada buat? Kat situ yang kita bimbang. Kita ikut orang, kita cakap dia baik, tetapi bagi Allah, dia adalah amal yang sia-sia. Justru itu, kita kena tengok apa resolusi tindakan yang kita boleh buat berdasarkan ayat 104 ini. Okay, yang pertama kita kena pastikan kalau kita nak buat mana-mana amal ibadat yang berkaitan dengan pahala, yang berkaitan dengan ganjaran, bab-bab ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah, kita mesti kena ada petunjuk. Petunjuk tu maksudnya, macam mana kita nak tahu amal ini yang Allah suka? Amal ini yang Allah suruh kita buat? Maka kita memerlukan Rasul. Kerana Rasul itulah yang mendapat segala tunjuk ajar
daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikut orang. Tetapi kita kena ikut wahyu. Kita kena tengok. Amal aku buat macam ni, Nabi suruh tak? Nabi ajar tak? Ada tak panduan dia daripada wahyu? Tengok pula para sahabat. Ada tak mereka buat? Jangan kita hanya berpegang benda tu baik. Ini amal yang pertama. Tindakan pertama. Kenapa perlu buat amal ni? Berdasarkan petunjuk ilahi, berdasarkan wahyu, berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini ada hadis. Ada hadis dari Nabi SAW. Hadis ni pun sebenarnya kita dah letak dah awal-awal pada ayat-ayat awal dalam suratul Kahfi tu. Kerana ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun." Nabi kata, sesiapa yang mengada-adakan, dia buat-buat, dia wujudkan perkara yang baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal dari agama. Macam mana kita tahu ini agama Islam, ini amalan yang Allah suka, Allah suruh? Tentulah ada petunjuk daripada Rasul. Okey, maka kata Nabi apa? Fahuwa raddun. Maka kata Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Kat sini. Amalan tersebut tertolak. Kenapa tak tolak? Kenapa tertolak? Tertolak maksudnya rugilah. Amal tu tidak dikira oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ni sangat dekat dengan kita dengar perkataan bid'ah. Itulah bid'ah tu betul lah tu. Jadi kena ambil berat ibadat ni. Ibadat ni kena ada panduan dia. Jangan kita suka nak kejar pahala banyak, ganjaran besar, tapi tak ada petunjuk. Kita bimbang nanti, amalan kita tertolak. Sebab ada hadis yang cakap. Sudah. Lepas tu kita jangan jadikan dalil orang ni buat, orang ramai buat, tempat kita buat, ustaz tu buat. Jangan. Agama ni dalil dia, rujukan dia Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok pula para sahabat buat macam mana. Kita jangan kita ikut membuta tuli. Kita kena ada panduan dia. Sebab kita bimbang, amal kita, rupanya kita buat berpuluh-puluh tahun, amal tu rupanya Allah tolak. Sebab apa? Sebab tak pernah diajar oleh Nabi macam tu. Islam tak pernah tunjukkan pun macam tu. Kalau kita kata baik, baik itulah yang termasuk di dalam ayat nombor 104. Jadi hati-hati tuan-tuan ya. Jangan kita terlalu mengejar nak buat amal, nak pulun buat amal banyak-banyak, tetapi tidak berlandaskan kepada wahyu. Ini penting untuk peringatan buat saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. Teladan yang kedua yang kita dapat belajar pada ayat 104 ni adalah kita kena menjauhi perbuatan mengada-adakan perkara baru dalam ibadat. Dalam ibadat. Perkara baru dalam ibadat. Ni dia ada kaitan juga dengan nombor 1. Dia macam ni tuan-tuan ya. Kita kena letakkan. Okey, kalau kita nak buat satu benda yang buat ibadat yang baru, tentunya kita kata kita nak tetapkan satu amal, contohnya contoh macam inilah, kita kata okey, hari Isnin saya mesti wajibkan diri saya baca suratul Kahfi lah, contoh. Kita kata hari Isnin saya mesti kena baca surah Kahfi. Saya mesti baca. Jadi kita kena tanya, aku
yang memestikan aku baca tu niatnya apa. Kalau kita kata niat kita, oh ini adalah sunnah Rasulullah, kita kata ada banyak kelebihan hari Isnin tu, dekat situ kita kena tengok. Ada tak Nabi SAW memerintahkan? Ada tak Nabi SAW menetapkan? Ada contoh tak para sahabat? Dia mudah, dia macam ni. Macam hari Jumaat kan, kenapa orang selalu baca surah Kahfi? Kenapa surah baca surah Kahfi? Kita kata sebab ada hadis. Konsep yang sama lah, mudah je. Dia kata, kenapa baca pada solat subuh, rakaat pertama surah Insan, As-Sajadah, rakaat kedua surah Insan? Kenapa? Okey. Tentu orang akan jawab, lah, kan Nabi suruh baca, ada hadis. Jawapan dia ya, betul, tepat. Okey, tepat. Okey. Konsep yang sama kita gunakan pada ibadat-ibadat yang lain. Kalau kita buat ibadat yang lain, kenapa mesti hari itu je nak kena baca surah ni? Kenapa mesti hari itu je nak kena baca surah? Yang itu kita kena ada panduan. Jangan kita buat benda yang baru yang tak pernah dibuat dalam agama. Lepas tu kena hati-hati. Bukan kita kata tak boleh, tapi kena tengok niat dia apa, kenapa, apa kepercayaan kita. Kalau kita niat, kita kata, hari Senin ni saya kosong, saya memang suka dengan suratul Kahfi ni, nak mengingatkan saya banyak pelajaran ni. Tak apa, sebab dia umum membaca ayat surah Al-Quran. Tapi kalau kita meletakkan macam ada kelebihan, kita kata lebih baik, yang ini kena hati-hati. Sebab dia mesti kena ada panduan daripada wahyu. Siapa yang kata lebih baik, siapa yang kata ada kelebihan. Ni kena dirujuk dalam sumber ilahi. Okay. Kenapa kita kena buat amal berdasarkan petunjuk ilahi? Kenapa kita kena buat ibadat ni? Jangan buat benda-benda ibadat yang ditambah-tambah, yang dulu zaman Nabi tak dibuat, salafus soleh tak ada tunjukkan, sahabat pun tak lakukan. Kita buat kerana kita bimbang dalam ayat Quran lain ada persamaan maklumat ni dengan ayat 103 tadi tu. Kalau tengok surah Muhammad ayat nombor 14 tu. Surah Muhammad ayat 14, Allah okey, kita tengok macam ni. Kita tengok dulu ayat ni. Okey, tengok suratul Furqan ayat nombor 23. Ayat 23 di surah Furqan, Allah kata begini. Allah kata, wa qadimna ila ma amilu min amal. Dan kami bawa dekat dia tu semua amal dia buat. Allah hadapkan dia. Maksudnya semua amal manusia tu Allah Ta'ala datangkan. Okay, kau buat A, kau buat B, kau buat amal 3, kau buat amal 4. Allah hadapkan, Allah tunjukkan. Tetapi Allah buat apa dengan amal tu? Faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan ia terbuang. Tak boleh pakai. Seperti debu yang berterbangan. Ni yang kita bimbang lah. Kan? Kita banyak buat amal. Allah tunjukkan amal tu. Kau buat apa, dah buat apa. Tapi rupa-rupanya amal tu tak ada ganjaran. Tak boleh tolong kita nanti di hari akhirat. Tak boleh dibawa letak sebagai penimbang amal pemberat amal saleh. Tak boleh amal tu bawa kita ke syurga. Sebab apa? Sebab dia umpama debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan ni, ini adalah pemisalan kepada amal yang sia-sia. Kenapa boleh jadi sia-sia? Kan itu amal. Ambil baik 104 tadi. Kita kata amal tu baik. Sama juga seperti orang buat jalan sesat. Dia kata, dia ingat itulah yang betul. Orang-orang yang buat kesyirikan, dia kata itulah yang betul. Okay. Kita tengok. Kenapa? Okay. Ayat 14 surah Muhammad. Allah sebenarnya telah membimbing kita sebenarnya.
Kalau nak buat amal ni perlu apa? Allah kata afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Adakah keadaan orang yang sentiasa berdasarkan bukti yang jelas daripada Tuhannya sama seperti orang yang telah diperhiaskan kepadanya kejahatan amalnya dan mereka mengikut hawa nafsu. Ya, maksudnya Allah beritahu begini, Allah nak buat perbandingan. Sama tak orang yang buat amal, tapi amal dia buat tu amal yang memang berdasarkan kepada petunjuk ilahi. Ada bukti yang jelas, ini yang Allah suka, ini yang Allah suruh, ini yang Nabi lakukan, ini yang Nabi perintahkan. Sama tak dengan orang yang dia buat amal, tapi amal dia buat tu dia telah dihiaskan oleh syaitan. Maknanya syaitan tu telah tunjukkan dia, oh amal kau ni betul, ni lah yang sepatutnya. Tapi sebenarnya syaitan telah menghiaskan amal tu, sebenarnya amal tu batil, amal tu salah, amal tu sesat, amal tu syirik. Tapi dia nampak betul sebab syaitan telah memperdaya kepadanya. Dalam masa yang sama dia ikut hawa nafsu. Sebab tu kalau kita perhatikan orang sekarang ni kan banyak ajaran sesat kan. Akhir zaman ni macam-macam ajaran sesat keluar. Kan? Kenapa jadi macam tu? Dia mudah je. Kalau dia buat, kalau dia contohnya apa nak kata ajaran sesat kan, ajaran sesat, dia tahu kan banyak ajaran sesat muncul, benda-benda khurafat muncul. Jadi sepatutnya panduan dia kena tengok, ada tak agama Islam ni memang macam ni ke? Rasulullah ada terangkan tak? Kan? Ada dalam ayat Quran ke? Memang Allah suka ke? Tapi kalau dia ikut tuan guru dia pegang kepada syekh-syekh dia, ini yang dibimbangi nanti termasuk dalam ayat nombor 104 dan menjadi manusia seperti ayat 103. Okay, moga-moga Tentara Perempuan jelas tafsiran dan juga tindakan yang perlu kita ambil bagi ayat nombor 104. Okay, kita lanjutkan dengan ayat nombor 105. Okay, kita ada sikit lagi waktu. Kita ambil ayat nombor 105. Nanti saya jawab mana-mana soalan Nanti saya jawab. Okay. Ayat 105 ni masih lagi membincangkan ayat 103 dengan 104. Maksudnya masih lagi dalam isu amal yang sia-sia. Okay. Ayat 104, kalau kita baca tadi, Allah menyebutkan perihal amalan yang menjadi sia-sia kepada pelakunya. Perihal amalan sia-sia ni maknanya dia sangka bagus tapi bagi Allah tak bagus. Dia sangka betul tapi bagi Rasul ia tidak betul. Okey, sebab dia tak berdasarkan kepada petunjuk. Okey, ayat 105 yang kita nak baca sekejap lagi ni, Allah sebenarnya menerangkan, sebenarnya ayat 105 ni sebenarnya Allah nak bagikan contoh. Allah nak menyebutkan contoh kenapa mereka boleh buat amal, mereka boleh percaya, mereka boleh berpegang kepada sesuatu yang bukan Allah kehendaki. Kenapa boleh jadi macam tu? Okay. Dalam masa yang sama, ayat 105 ni, Allah nak menerangkan lagi, ada maklumat tambahan dia adalah macam mana amal tu boleh, maksudnya nak kata ayat macam mana ayat dia, saya cuba cari ayat yang sesuai nak bagi tuan faham. Maksudnya macam ni, macam mana kita nak tahu amal tu sia-sia, diterangkan oleh 105. Sebab apa? Sebab ayat 105 ni Allah nak cerita tentang timbangan amal. Ayat 105
Allah ada ceritakan tentang timbangan amal. Jadi, kalau nak tahu amal kita ni Allah terima ke, Allah tak terima ke, boleh bagi manfaat ke, boleh tolong kita ke, kayu pengukur dia, kita boleh nampak bukti dia waktu timbang amal. Maknanya ayat 105 ni, ayat yang menjelaskan bagaimana nak mengetahui bahawa amal kita tu adalah sia-sia. Tak diterima. Maka ayat 105 ada memberi jawapan dia. Okay, dalam masa yang sama, ayat 105 ni, Allah ada menyebutkan tentang dua sebab yang ada bersangkut paut dengan amal-amal yang Allah Ta'ala tolak. Kenapa mereka boleh buat amal yang sia-sia, amal tu tak ikut petunjuk? Kenapa ya? Lepas tu, macam mana nak tahu amal itu dia sia-sia? Nanti akan dilihat pada timbangan amal. Jadi kita baca ayat 105 terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika allazina kafaru biayati rabbihim. Merekalah. Kenapa Allah gunakan kata isyarat yang berbentuk jauh seperti merekalah? Kita akan sebut mereka ni maknanya isim isyarah, kata tunjuk yang jauh kan. Merekalah. Nak menunjukkan bahawa apa yang mereka buat tu jauh daripada kebenaran. Jadi Allah kata merekalah. Mereka ni siapa? Mereka yang berada pada ayat 104 dan 103. Mereka itu siapa? Mereka adalah orang yang kufur. Dia tak percaya kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Mereka dia tak percaya tentang ayat-ayat Al-Quran. Kalau dia tak percaya kepada ayat-ayat Quran, maka mereka nak rujuk. Apa kalau nak buat amal? Betul tak? Kan ingat tak kita sebut pada teladan pada ayat 104 tadi, kalau kita nak buat amal, mesti kena ada petunjuk. Mesti ada sumber rujukan dia. Jadi, kalau mereka dah tolak ayat-ayat Allah, betul tak? Mereka nak rujuk apa? Faham kan? Contohnya kalau macam kita buanglah Quran tu. Kan? Tolaklah ayat Quran. Tak percayalah. Al-Quran ni wahyu daripada ilahi contoh. So, macam mana kita nak rujuk? Kita nak rujuk apa? Kalau ayat Quran tu tak dipercayai, maka apa sumber rujukan kita? Itulah yang Allah terangkan tu. Kenapa mereka ni boleh buat amal yang sebenarnya amal yang tak betul? Mereka sangka ia betul kerana mereka telah kufur kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Ayat-ayat Tuhan mereka ini memang lebih mudah difahami, ia berkaitan dengan ayat-ayat Quran. Ayat Quran ni kan ada perintah, ada larangan. Ayat Quran itu adalah petunjuk yang Nabi SAW bacakan. Jadi kalau mereka dah kufur, tak terima ayat Tuhan mereka, maka mereka ikut apa? Itu yang ayat 104 tadi kata, kerana bukan 104, kalau kita baca pada ayat yang lain, kita sebut surah Furqan tadi kan. Kita sebut dalam surah yang sebelum ni, kalau kita tak berpandukan kepada Quran, sedangkan ayat Quran ni banyak cerita tentang apa yang syirik, apa yang salah kan, contoh kan. Jadi kalau kita tak rujuk ayat Quran, macam mana kita nak tahu amal kita tu benar ke tak benar? Maka sudah pasti mereka akan ikut rujukan yang lain. Tentu mereka akan berpandukan kepada hawa nafsu lah. Sebab kalau ikut Quran, ikut petunjuk ilahi, kita akan buat apa yang Allah redha, apa yang Allah suka. Tapi kalau dah kufur, dah tak percaya, dah berpaling,
kepada ayat Tuhan mereka, itulah sebabnya. Mereka menyangka mereka buat benda yang baik, yang betul. Sedangkan sebenarnya, itulah sia-sia. Okay. Sebab yang kedua adalah waliqa'ih. Mereka tidak percaya kepada hari pertemuan dengan Allah. Maksudnya mereka tak percaya kepada hari kiamat. Kita percaya kepada hari kiamat. Apa berkaitan hari kiamat dengan ayat-ayat Tuhan mereka? Okay. Kita kan sedia maklum. Macam mana kita nak tahu tentang kiamat? Macam mana kita nak tahu hari kita akan bertemu dengan Tuhan? Dengan Yang Maha Pencipta. Sudah tentulah daripada sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Tapi kalau tolak ayat Quran tu, lepas tu pula, dah memang tak percaya. Kan? Menjadi sangsi, ragu-ragu tentang adakah nanti hidup semula? Kan nanti akan dihisap ke? Kita buat benda yang buruk ni, dihisap juga ke? Jadi apabila mereka tak percaya hari pertemuan mereka, itu yang mereka buat amal, mereka tak fikir, dosa ke amal kita buat ni, sesat ke, syirik ke? Itulah kaitan dia. Kenapa mereka boleh buat amal yang mereka sangka itu betul? Kerana tak berpandukan kepada wahyu, sebab mereka tolak. Dalam masa yang sama, mereka tak berfikir tentang amal-amal yang mereka buat tu nanti Allah hisap tak? Allah tengok tak? Di hari akhirat. Jelas Sebab apabila bincang hari akhirat, tentu kita tahu hari akhirat hari yang Allah akan hisap, Allah akan hitung amal-amal kita. Jadi apabila mereka tak percaya adanya perhitungan amal, jadi itu yang mereka tidak mengambil kira amal mereka buat itu ikhlas ke, syirik ke, batil ke, benar ke. Mereka tak mengambil kira. Justru itu kata Allah, fahabitat a'maluhum. Oleh itu, gugurlah amalan mereka. Maknanya, terbatallah amal-amal yang mereka lakukan. Okay. Maka apa kesan dia? Apabila amal-amal itu terbatal, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. Okay. Ayat ni kita jangan salah faham, bukan bermaksud amal mereka tidak ditimbang. Okay, kerana pendapat yang terpilih, amal-amal orang kafir ni pun akan ditimbang. Akan ditimbang. Tetapi apabila ditimbang, amal itu memang tidak ada sebarang nilai. Tak ada. Satu pahala pun Allah tak bagi. Maksudnya, memang kita tahu dah jawapan. Apa yang berat, apa yang ringan. Dah pasti tahu dah. Itulah maksud, kami tidak akan memberi sebarang timbangan, membawa maksud amal yang mereka akan ditimbang tu, dia tak memberi kesan kepada timbangan tu. Maknanya tak nampak pun timbangan baik. Tak ada. Semua jahat. Sebab apa? Sebab mereka telah kufur, mereka jadi kafir lah. Mereka telah jadi kafir. Kerana apa mereka jadi kafir? Kerana mereka menolak wahyu ilahi dan mereka juga menolak hari perhitungan amal. Jadi apabila jadi kafir, apa saja amal baik dekat dunia ni, dia baik macam mana pun dekat dunia ni, amal itu akan tertolak. Ada orang kafir yang baik, pemurah, penyayang, kan suka tolong orang. Tapi di akhirat, bagi Allah,
habis. Sebab apa? Sebab mereka tak meyakini Quran. Kalau mereka meyakini Quran, tentu dia akan meyakini Nabi mereka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jelas tentang maklumat bagi ayat nombor 105. Jadi ayat 105 ni seperti yang saya sebut daripada permulaan, apa hubung kait dia dengan ayat 104 dengan ayat nombor 103. Jadi ayat 105 ni menunjukkan kepada kita bukti amal itu sia-sia, rugi adalah kenapa jadi rugi? Kerana di dalam timbangan tu tak nampak langsung, tak ada langsung amal baik. Walaupun satu tak ada. Tak ada. Tak ada sebarang timbangan. Kenapa boleh jadi macam tu? Kerana amal yang ditimbang tu, kebaikan itu kan, sebenarnya Allah telah batalkan. Allah telah gugurkan. Kenapa Allah gugurkan? Jawapan dia itulah. Sebab amal yang dibuat itu sebab siapa? Cuba tanya orang-orang yang kafir, tanya dekat dia. Kenapa awak ni baik? Kenapa awak ni suka menolong orang susah? Tanya kat dia. Dia buat sebab apa? Kerana siapa? Kita orang beriman, kita akan kata, saya buat ni kerana Allah yang perintahkan. Saya buat kerana Allah yang satu. Tapi kalau dia buat tanpa ada tujuan, kan? Maka amal itu dia tak berlandaskan kepada apa? Jadi gugur amal tu. Kenapa amal tu boleh menjadi gugur? Kerana mereka telah menolak Al-Quran dan menolak tentang hari pembalasan. Okay, kalau kita ambil dengan ayat yang sebelum, jadi kalau dah tak percaya dekat ayat Quran, tak percaya tentang hari pembalasan, itu yang ayat 104 tadi, mereka akan buat sesuka hati. Tanpa ada panduan. Tapi mereka ingat itulah yang betul. Sebab apa? Sebab apabila tak ada panduan, tentu mereka nak rujuk apa? Mereka akan merujuklah kepada hawa nafsu, ikut hati. Jadi kalau macam tu, buat amalan tanpa ada panduan, itu ayat 103 kata, mereka ini adalah orang yang paling rugi amalnya. Okay. Moga-moga jelas bagi ayat nombor, tafsiran ayat nombor 105. Okay. Kita boleh baca pada keterangan Syekh As-Sa'di dalam tafsir Taysirul Karimu Ar-Rahman. Okay. Seperti saya jelaskan tadi. Okay. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, mereka tidak mempunyai sedikit pun kebaikan. Kenapa? Kerana amalan mereka itu tidak memenuhi syarat utama, iaitu beriman kepada Allah. Sebab syarat utama beriman kepada Allah mesti kena menunggalkan, mengethakan Allah dalam segala sesuatu. Jelas, tuan-tuan dan puan untuk ayat nombor 105. Okey, apa tindakan yang kita kena lakukan? Apa yang kita kena buat setelah kita memahami tafsiran ayat 105? Kerana kita tadabbur. Kalau kita masuk dalam sesi tadabbur, kita mesti kena ada resolusi dia. Mesti kena ada teladan dia. Okey, jadi teladan yang satu-satunya yang kita mesti kena buat adalah kita kena menjauhi mana-mana perbuatan yang boleh membatalkan amal kita. Sebab amal kita tu nanti akan ditimbang. Kalau kita nak amal kita tu ada markah, ada pahala kan, untuk memberatkan amal baik kita, mestilah amal itu amal yang Allah terima. Amal yang Allah terima lawan kepada amal yang Allah batalkan. Jadi kita kena usaha. Perhatikan baik-baik. Jangan buat amal aja. Kita jangan kejar nak amal. Kita terlupa nak mempelajari
Apa amal-amal kita yang boleh terbatal? Contoh kan, kita buat je amal baik, amal baik, tiba-tiba dalam masa yang sama, kita tunjuk-tunjuk pada orang. Bagi tahu pada orang, aku dah buat ni, aku dah buat ni, aku dah sedekah ni, aku dah buat contoh. Sehingga datangkan riak. Tengok, saya kata, sehingga menimbulkan perbuatan menunjuk-nunjuk kebaikan. Kalau cerita pada orang, hebah pada orang, tak bawa pada riak, tak apa. Kalau kita nak kempen orang, tak apa. Nak ajak orang buat macam kita, tak apa. Tapi kalau ada riak, maka amal itu dibatal oleh Allah. Terbatal. Pahala tak ada. Jadi kalau pahala tak ada, apa guna lagi ditimbang? Tapi tetap ditimbang. Tapi tak ada manfaat dalam timbangan tu. Itu maksud dia. Pembatal amal yang paling, saya ada nota pembatal amal. Kita bagi saya masa sekejap, saya ambil pen terus saja. Okey, ini ayat last ya tuan-tuan perempuan. InsyaAllah kita tak lama, insyaAllah dia dalam beberapa minit. Lepas tu kita sambung minggu depan insyaAllah. Okey, sekejap. Saya nak tunjukkan tuan-tuan contoh. Nanti saya hantar pembatal-pembatal amal sekejap ya. Saya tengok tajuk pembatal amalan. Saya rasa saya ada apa nota tu. Okey, sebelum tu sekejap ya. Okey. Okey, saya paparkan balik tadi tu yang nota ni. Saya amalan sekejap. Okey. Tak jumpa pula tuan-tuan. Okey, tak apa. Nanti saya kongsikan. Kalau saya jumpa, saya kongsikan dekat tuan-tuan dan perempuan. Okey. Maksudnya macam ni. Ada banyak perbuatan, tindakan yang kita buat ni boleh membatalkan amal. Contohnya yang paling utama syirik lah. Syirik besar. Dia kalau syirik saja, habis amal-amal tu terbatal. Macam murtad. Murtad, habis amal-amal tu terbatal. Kalau dia murtad, contohnya dia dah di Islam selama 50 tahun. Tiba-tiba pada umur 51 dia murtad. Dan dia mati dalam keadaan murtad, habis amal dia yang 50 tahun. Kat situ maksud dia. Amalan lain yang boleh merosakkan amal, membatalkan amal macam riak, membatalkan amal. Yang boleh membatalkan amal, contohnya macam kita pergi jumpa dukun, pawang. Allah Ta'ala akan tolak amal solat kita selama 40 malam. Itu di antara amal yang boleh dibatalkan. Begitu juga tak solat asar, ada hadis sebut Allah batalkan amal. Jadi berdasarkan pada ayat kita belajar tadi 105 tadi tu, maka kita kena usaha, kena belajar, kena tengok balik, tengok amal-amal kita ni supaya amal kita ini tidak terbatal. Apabila amal kita ni Allah terima, maka dia akan ada kesan kepada timbangan amal kita tadi tu. Maka kita kena bawa lah daripada mula sampai hujung tadi tu. Maksudnya yang pertama kalau kita tak nak amal kita ni terbatal, yang pertama tadi itulah kita kena pastikan amal kita ini berlandaskan kepada wahyu. Mesti berlandaskan kepada sunnah Nabi SAW. Mesti ada petunjuk dia. Kalau tidak, amalan itu fahuwa raddun, dia akan tertolak. Apabila tertolak, memang bukan sekadar terbatal lah, memang sia-sia lah. Ada amal yang kita buat, dia ikut Nabi. Ada amal ikut Nabi. Ikut sunnah sama macam Nabi buat. Tetapi,
dia tidak ikhlas, pun tertolak juga. Tak boleh. So, kita kena jauhi mana-mana perbuatan, percakapan, tindakan kita yang boleh membatalkan amal. Jadi selesailah untuk ayat nombor 105. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk kepada ayat 106 pada siri yang ke-48. Ayat 106 ni tuan boleh baca dulu sebab saya dah bagi nota bagi ke semua ayat sampai 110. Yang mana ayat 106 ni Allah Ta'ala menyebutkan lawan kepada ayat yang sebelumnya. Lawan tu maksud dia, kalau ayat 105, 104, 103, Allah cerita tentang orang yang amal dia sia-sia, dia orang yang rugi amalnya. Tapi ayat 106, Allah menyebut tentang orang yang Allah Ta'ala terima amalnya. Dia dapat balasan syurga Firdaus. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada minggu hadapan hari Jumaat. Jadi saya ambil masa sedikit untuk jawab mana-mana persoalan yang ada dengan kadar yang saya mampu. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Okey. Sekejap ya. Okay, ada soalan dekat ruangan chat tu, dia kata begini. Sekejap ya. Benda-benda macam ni kena ada ilmu juga kan Ustaz. Kebanyakan orang awam ni mengikut je apa yang orang share di media sosial. Amalan-amalan yang banyak pahala, tapi kalau kita tegur, dia cakap kita ni memandai, pandai pula nak amar ma'ruf pun segan. Macam mana Ustaz untuk approach tu? Okey, tak apa. Kalau kita tegur, biarkan je. Maksudnya, dia hidayah itu berada di tangan Allah. Kita dah cakap mana rujukan dia, mungkin kita kata amalan tu hadis palsu tu contoh, tapi dia nak buat juga, itu dia dengan Allah. Tapi tugas kita membuat teguran, memberi nasihat dengan cara yang betul, dengan cara yang berhikmah. Okay? Apabila kita menyampaikan satu maklumat, orang nak ikut tak ikut, itu bukan lagi tugas kita. Ya, itu hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita hanya memberikan nasihat. Kerana kita berpegang kepada ayat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. 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 Kalau di dunia ini kita boleh tahu keamalan-amalan kita diterima oleh Allah. Okey, begini. Kita dekat dunia, kita memang dituntut buat amal agar amal yang Allah terima. Tapi macam mana kita nak tahu amal itu Allah terima? Okey, begini. Masa kita hidup, kita kena selalu minta kepada Allah supaya Allah terima amal kita. Kita minta pada Allah supaya Allah terima. Apabila kita buat apa pun amal. Hari ni kalau tuan-tuan ada puasa, ganti contohnya tentang baca Quran, tentang salat, tentang sedekah, mesti kita minta kepada Allah, ya Allah terimalah puasa saya hari ini, ya Allah terimalah sedekah saya, terimalah zikir saya, ya Allah terima. Kena minta dari sudut penerimaan amal, minta pada Allah supaya Allah terima. Okey. Yang kedua, ada para ulama mengatakan di antara ciri amal itu diterima oleh Allah, tengok pada selepas amal itu dibuat. Contohnya macam kita puasa. Kita puasa, kita dah jaga mulut, kita buat ibadat. Tapi ada perubahan tak selepas puasa? Kalau ada perubahan selepas puasa, itu di antara tanda amal kita bulan Ramadan tu Allah terima. Itu di antara tanda dia. Macam tu juga macam solat. Solat ni, nak tahu amal yang Allah terima, solat tu mengubah tak kita? Memberi perubahan tak kepada kita? Jadi kalau solat tu mencegah kita daripada mungkar, pada perbuatan keji, itu di antara tanda amal kita itu Allah terima.
amal yang Allah terima ni dia berlainan dari sudut, kalau dari sudut ganjaran tu dia berlainan lah. Mungkin ada orang dapat markah penuh, mungkin ada orang Allah hanya terima separuh saja, Allah bagi pahala. Macam solat lah, Nabi kata ada orang dapat 1/10, 2/10, 3/10, 4/10. Sebab apa? Dia bergantung kepada kesempurnaan ibadat solat tu. Allah terima juga, tapi terima tu ada yang lengkap, ada yang Allah bagi gandaan yang banyak. Dia bergantung kepada kurnian Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Okey. Jika kita buat amal, lupa niat kerana Allah, adakah amal itu akan terbatal? Okey. Niat ni, kalau kita teringat, belum lagi berniat, kita boleh berniat selepas itu. Niat kerana Allah. Kalau kita, contohnya kita terniat, kita terlupa, ya Allah, salah aku buat ni, sepatutnya aku niat kerana Allah, kenapalah aku ni nak cerita juga dekat orang ni. Astaghfirullahaladzim. Istighfar, taubat pada Allah, minta pada Allah supaya terima amal yang kita buat tadi tu. Okey. Kemudian niat ni memang perlulah, jangan ditinggalkan. Tapi niat ni dalam hati kita. Kerana Nabi kata innamal a'malu binniyati. Sebenarnya amal itu dia bergantung kepada niat-niat kita. Okey. Ada yang tanya, apabila seorang muslim bila masuk Islam, amalan kebaikan dilakukan, orang yang masuk Islam, jawapan dia amal kebaikan dan Allah terima. Orang yang masuk Islam, amalnya kebaikan sebelum dia, maksudnya sebelum di Islam, dia tolong orang, dia baik. Bila dia masuk Islam, Allah terima. Ada hadis tu. Ya, Allah menerima amalan sebelum Islam dia setelah dia memeluk agama Islam. Tapi yang kita bimbang tadi itulah kalau orang yang keluar agama. Keluar agama, habis amalan dia. Yang dia buat panjang-panjang tadi habis. Tapi kalau orang bukan Islam, dia masuk Islam, Allah terima semua amal kebaikan dia. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita jumpa lagi nanti insya-Allah pada minggu hadapan, siri yang ke-47, salah silap, saya mempunyai kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia selepas solat Jumaat jam 3 petang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Uzair, ya. Kita akan mempelajari tentang sebab-sebab turunnya ayat dalam suratul Al-Maidah jam 3 petang. InsyaAllah kita bertemu lagi, tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.